panggil golongan sidikin. Golongan sidikin itu. Nampak tak? Itu panggil golongan sidikin, ya. Datang perintah tinggal. Jauh serokok kan. Bila kata haram dia tinggal. Itu sidikin itu. Nampak? Suruh tinggal tak tinggal juga. Ini bukan sidikin. Itu bukan golongan sidikin. Orang sidikin, bila bukan sidikin, macam mana nak masuk surga? Nampak tak? Sebab surga 4 orang ya. Minan nabiyyin wa sidikin wa syuhada wa salihin. Nampak tak? Sekurang-kurangnya dia sudah hilang nama salih. Apa yang arti salih ni? Menyalahi perintah Allah, menyalahi ketaatan kepada Allah, menyalahi peribadatan kepada Allah. Nampak tak? Itu kita panggil golongan talihin, bukan mulai dengan risalah tauhid sifat ma'ani ya. Muka surat 44 sifat ma'ani adalah kalimah ma'ani itu pecahan daripada kalimah makna. Artinya dalam bahasa Melayu arti atau tujuan. Kita dah guna bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu kita sudah biasa dengan makna. Apabila dijadikan nun itu sebagai nun nisbah ma'ani, jadilah dia menunjukkan kepada wujudnya sifat-sifat ini dalam kehidupan masyarakat manusia ataupun jin. Wujud dalam keadaan mana kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri akan kewujudan sifat ini begitu terselah dan jelas ya dalam penciptaan langit dan bumi. Seperti mendengar ma'nawiyah, bagi kita ambil ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah muka surat 45. Ma'nawiyah, alhamdulillah, terima kasih Haji Syukur. Sifat ma'nawiyah adalah kalimah ma'nawiyah, itu nisbah kepada ma'ni, terbangsa kepada ma'ni. Maka sifatnya 7, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ya. Maka sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia melazimi, tetap mengikut akan sifat ma'ni. Jadi ma'ni bersandar kepada ma'nawiyah. Ya. Maka hakikatnya iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat, dikarenakan dengan satu kerana, yakni kerana adanya sifat ma'ni. Bila ada sifat ma'ni, maka yang bersifat dengan ma'ni itu disebut sebagai hal bagi ma'ni adalah ma'nawiyah. Ya, mawjud pada zihin, makna kita pada fikiran, akal orang yang beriman kepada Allah. Ya, di atas kewarasan yang Allah bagi kepada kita, kita dapat memikir dan menilai bahwasanya ada zat yang bernama Allah yang bersifat dengan qadirun, kaunuhu qadiran. Kalau kita buang kaunuhu itu kita baca dengan qadirun. Ya, ismul fa'il artinya yang mencipta jadikan makhluk alam seluruhnya. Jadi kenyataan apabila kita melihat kepada sifat ma'nawiyah, artinya bekasan-bekasan daripada sifat ma'ani yang 7 tadi ini, antaranya 4 sifat yang terselah. Pertama sifat qudrat, kedua sifat iradat, ketiga sifat ilmu, dan keempat sifat hayat. 4 sifat inilah terselah, ya, di mana lahir dan wujudnya alam langit bumi ini merupakan sebagai wajah kepada sifat-sifat ini, sekaligus merupakan wajah bagi zat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu diletakkan sebagai zat yang berkuasa, zat yang berkehendak, zat yang berilmu, zat yang hidup, zat yang mendengar, zat yang melihat, zat yang berkata-kata. Boleh ya? Itu kita sebut ma'nawiyah. Ma'nawiyah, ya, baik. Jadi kata musannif,
Hakikatnya begitu selagi ada dikarenakan dengan suatu kerana ada sifat ma'ani maujud pada zihin ya. Tiada maujud pada kharij. Kharij ni makna kita zahir, kita lihat seperti sekarang ni, kita dapat lihatnya, kita tengok dengan nyata, ini wujud pada kharij. Wujudnya langit bumi, adanya kita sendiri, itu artinya wujud pada kharij ya. Di samping kita melihat wujudnya pada kharij, menjadi dalil, menjadi satu dalil kepada kita bahwasanya sifat kudrat yang mencipta. Jadi apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang bersifat demikian, maka Allah itu adalah qadirun atau kaunuhu qadiran. Boleh baca macam itulah ya, artinya. Seperti apabila dikatakan hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah. Dia adalah sifat-sifat yang 7 ini dimasukkan dalam kumpulan bangsa haliyah. Bangsa haliyah. Sudahlah begitu ya. Baik. Sebab itu sudah jadi kebiasaan dalam bahasa Arab ni ya, orang yang layak, seumpama seorang imam ya, dia nak jadi imam. Biasalah ya, kalau ada imam masjid tu, dia semawa saya jadi imam. Ustaz, tidak bawa. Saya kata tidak, enta bawa, anta ahliyah. Anta yang layak, anta yang memang bertugas, berjawatan sebagai imam. Itu artinya ahliyah, itu hal. Macam itulah ya. Dia makna tugasan yang dipegang tadi ini merupakan pekerjaan yang kita lihat itu adalah wujud daripada sifat ma'ani. Di sebalik sifat ma'ani itu terselah dengan jelas pada zihin orang-orang yang beriman, pada akal kewarasan orang beriman, adanya pencipta. Untuk kita nak faham lagi tuan-tuan, di mana kita berdiri depan cermin lah, wujud satu zat lagi dalam cermin dia lah. Ya, yang cermin itu adalah wajah kita ya. Sebenar-benar hakikat yang wujud kita bukan cermin, bukan dalam cermin. Dalam cermin itu adalah wajah kita. Masa itu juga langit dan bumi ini adalah wajah Allah, artinya lahir daripada sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat ya. Maka itu kata musannif dalam kitab Hidayatul Rahman yang disusun oleh Syekh Muhammad Tambi ya, seorang ulama besar ya, seorang ulama besar Indonesia, ulama kita, ulama dia ulama Pulau Pinang, ulama Melaka, ulama Singapura, 3 negeri dia ulama ya. Jadi dia kata dalam kitab Hidayatul Rahman bahawa sifat ma'ani itu sah dipandang dengan mata kepala sekiranya kalau tidak ada mani. Sifat ma'ani adalah sah dipandang dengan mata kepala kalau tidak ada mani ya. Artinya boleh pandang mata kepala ni, kita nampak apa? Kita nampak bekasan daripada sifat itu sendiri ya. Maka kita dengan sendirinya kita akan hukum pada akal kita kena hukum akal dulu, sebab akal yang akan merintah kita, akan membawa kita, menjurus kita kepada ketaatan dan kepada keabdian ya. Maka itu dijelaskan dengan apabila kita melihat dengan mata kasar kita, dengan mata kepala kita, akan wujud alam ini. Masakan boleh wujud dengan sendiri? Mustahil. Adalah wujudnya merupakan datang daripada sifat-sifat Allah yang 4 tadi yang khusus ya. Maka sifat-sifat ini seolah-olah kita melihat sifat itu kata tadi, orang yang beriman kepada Allah sampai kepada makam muhsin, makam ihsan ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Seolah-olah. Kenapa seolah-olah melihat? Kerana adanya bekasan daripada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi kamu boleh melihat sifat kudrat, iradat itu hasil daripada penglihatan mata kasar kita, berdasarkan kepada kewarasan akal kita, bahawa dia tidak akan wujud dengan sendiri, melainkan ada yang mewujudkannya. Jadi ma'ani itu adalah bekasan daripada sifat-sifat Allah, ma'nawiyah yang mempunyai sifat. Kalau kita katakan kudrat itu sebagai sifat, bahawa ma'nawiyah itu sebagai mausuf yang punya sifat. Faham ya? Macam kita berdiri depan cermin lah ya.
Yang dalam cermin itu ada bekasan wajah kita. Ya. Jadi yang wujud sebenarnya wujud siapa? Yang depan cermin itulah. Ya. Jadi maka itu dikatakan tadi ini kita balik kepada sifat wujud yang pertama. Sifat wujud dikatakan sifat nafsiah sebab semuanya Allah. Yang kata nafsiah semuanya Allah. Ya, jadi maknanya kembali kepada pencipta yang hakiki, ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang disebut sebagai maqam Tuhan. Yang kata maqam dia itulah dia. Kalau kita tak kenal yang ni, kita tak tahu lah maqam Tuhan. Kita akan sebut Tuhan macam orang-orang kafir juga sebut Tuhan lah. Macam orang-orang yang jahil suka sebut Tuhan. Tapi dia tidak mengenal, tidak memahami dan tidak sendiri faham dengan di mana adanya sifat-sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal sifat barulah kita akan dapat mengenal mausuf, ya. Melihat kepada bekasan sifat, kita akan hukum pada akal kita wujudnya mausuf. Mausuf itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat demikian. Boleh faham Baik. Ya. Baik. Jadi kata musannif lagi, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala yang dikarenakan oleh sifat kudrat. Jadi sifat-sifat yang 7, kudrat, iradah, muhayyid, sama, basar, kalam itu sabit, tetap adanya dengan Allah. Bila berdiri kepada Allah, ya, maka datanglah satu lagi hukum pada akal kita yang sebenar-benar mencipta jadi langit dan bumi adalah kita balik kepada Allah sajalah. Tak payah kita sebut sifat. Tak siapa bagi langit bumi? Kudrat Allah. Tak betul ya? Kalau dalam majlis ilmu boleh kita cakap dulu, pasal kita nak kupas saji makna-makni itu. Kalau di luar macam biasa kita bercakap ini, kita tak boleh kata dulu tu. Ya, tak boleh. Kalau kata macam tu, sudah ada dua bagi Allah. Dia ada kudrat, dia ada zat. Kacau dua perkara ini, zat kudrat itu adalah hanya pada perbezaan pada nama, tidak pada hakikat. Ya, bila kata kudrat itu bukan zat, tapi kalau kata zat, itulah kudrat. Faham ya? Boleh. Ya, itu maksud dia. Dia sambung lagi. Kuasa dikiaskan sifat-sifat yang lain hingga 7 sifat ma'nawiyah itu, maka sifat ma'nawiyah itu natijah yang terbit. Natijah ini kesimpulan. Ya, yang terbit daripada sifat ma'ani. Adapun kehendak kerana pada hal ma'nawiyah itu bukan makna. Kerana memberi faedah illah, sebab kerana bagi ma'lul sekira-kira ma'ani memberi bekas pada ma'nawiyah, tetapi yang dikehendaki di sini yang berlaziman iaitu lazim berdiri kudrat pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran. Maka jadilah sifat ma'ani illah, ya, malzumah, dan sifat ma'nawiyah itu ma'lul lazim. Ya, itu diterangkan macam itulah. Jadi pendeknya kita mengambil suatu natijah, kesimpulan apabila kita melihat wajah kita dalam cermin, kita akan hukum kita tak kata wajah dalam cermin tu. Betul? Ya. Yang kita akan kata benar-benar hidup, kita sendiri akan hukum. Yang dalam cermin itu tak hidup, kita yang hidup. Nampaknya? Dalam cermin itu tidak ada kewujudan, tidak wujud sebenarnya pada hakikat. Jadi jelasnya alam langit ini seluruhnya tidak wujud secara hakiki, hanya wujud secara majazi. Yang benar-benar wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan sifat wujud yang pertama, wujud nafsiyah, sebab semua dia punya. Nampak tak? Kejadian langit bumi apa semua daripada dia, hasilnya langit bumi daripada dia. Kita boleh bergerak, boleh hidup, boleh berjalan di atas bumi ini adalah daripada dia. Ya, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya sifat ma'nawiyah. Kita rujuk balik kepada sifat nafsiyah, sifat wujud tadi, barulah kita akan faham dengan jelas sebenar-benar wujud adalah wujud Allah. Jadi wujud apa yang kita sebut? Kita nampak bekasan langit dan bumi, itu kita sebut sebagai bahawa ia bersifat dengan sifat kudrat. Dan kita akan hukum dengan sendirinya, bila ada kudrat mesti ada kehendak. Tak akan berlaku satu perkara dengan lalai. Takkan Tuhan buat langit bumi dengan lalai ataupun secara kebetulan, ya. Seperti mana kata faham yang dipahami oleh
Ibnu Sina. Ya, Ar-Razi sendiri, di mana mereka ini telah menghukum langit bumi ini secara kebetulan wujud. Bila Allah ada, langit bumi ini wujud. Tengok, kacau tuan. Ini sedikit penjangan dalam akidah yang dianut oleh Ibnu Sina. Walaupun dia ni seorang ahli falsafah dengan berbagai macam ilmu, ya, disiplin ilmu dia ada, tapi di sini dia tak dapat membezakan. Jadi seolah-olah langit bumi ini kebetulan ada, dia kata, dengan kerana ada Allah. Bahasanya Allah jadikan langit bumi ini dengan kehendak dia sendiri, bukan kebetulan ada, dengan ilmu dia sendiri. Nampak? Bukan kebetulan ada. Ini faham beberapa orang filosof Islam, ya. Ada 3-4 orang filosof Islam yang berfaham begitu. Kacau, ini satu kaedah kita kena faham. Maknanya tidak ada bersalahan dengan kaedah-kaedah yang ada dalam mazhab al-Imam Abdul Hasan Syari wal Maturidi. Kita faham begitulah. Jadi secara langsungnya tuan-tuan, apa yang kita lihat sekarang ini, langit bumi dan sebagainya, itu adalah wajah Allah. Sebab itu kita sebut dalam Quran kita, ini wajahtu wajhiya lillazi. Kita tak baca ala ini, itu Al-Quran sebut dengan ini. Nabi Ibrahim, ya, ketika dia berada di satu daerah di Palestin, setelah dia berhijrah dari Iraq, dia pergi ke Palestin, dia bertemu satu masyarakat manusia yang menyembah bintang. Dia baru sembah bintang. Dia pun duduk sekali dengan mereka. Bukan dia sesat. Tak ada. Dia duduk sekali dengan mereka. Dia nak bawa mereka kepada suatu bimbingan yang benar. Ya, dia duduk sama-sama dengan mereka. Dia kata, hampa duduk sembah apa? Dia kata, kami sembah bintang. Bintang itulah Tuhan kami. Tak apa. Betul ya, bintang tu Tuhan apa? Kita tunggu tengok dah. Duduk saat ni lama-lama keluar bulan. Oh, ni bulan pula dia kata. Yang ni besar daripada bintang lagi. Patut kita kena pertuhankan bulan. Pasal dia besar daripada bintang. Ini ada sebut dalam Quran cerita ni. Ya. Baik, di Papua alih pandangan lah kepada bulan pula. Nampak? Tunggu lagi sampai pagi wujud matahari. Ni lagi besar dia kata. Lagi terang, lagi jelas. Nampak? Habis macam mana? Tunggu lagi 1 hari dah. Duduk bawah matahari, gelap balik. Nampak tak? Ya? Bintang pun hilang, bulan pun hilang, matahari pun hilang. Jadi apa sembah kepada benda yang hilang. Tetapi aku, inni wajahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal hanifan muslimah. Itu dia. Ini turun. Ya? Ini kenyataan yang kata tadi ini. Maka itu dipilih al-Imam Syafi'i, doa kita baca dalam sembahyang, ya, kerana ini untuk memantapkan kita kepada sembahan yang kita sembah. Sebab itu kita kalau kenal sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ini, barulah kita kenal Tuhan, barulah sah sembahyang kita. Nampak? Kalau kita tak kenal sifat ma'ani, tak kenal sifat ma'nawiyah, maknanya tidak kenal Tuhan. Sah. La tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sembah. Nampak tak? Itu kenyataan dia. Ya, itu maka dulu sebelum adanya sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu, ulama telah memberikan satu garis pandu yang lebih jelas. Dia adanya sebut sifat wujud dengan nafsiyah, dia ada sifat salbiyah. Ya, baru jelas wujud Allah adalah wujud hakiki. Kenapa wujud hakiki? Kerana tidak ada permulaan. Wujud hakiki tidak ada kesudahan. Wujud hakiki tidak ada persamaan dengan segala makhluk. Wujud hakiki dia berdiri sendiri, tidak perlu kepada bantuan, pertolongan ataupun syarikah. Dia berdiri sendiri kerana dia adalah Tuhan yang Maha Asa. Daripada zatnya, asa pada sifatnya, asa pada perbuatannya. Ini kenyataan yang kita kena faham. Di mana dapat kenyataan itu, maka kita dijelaskan pula adanya sifat-sifat ini. Antaranya bekasan langit dan bumi ini datang dengan keadaan di mana dia mencipta jadi. Yang mencipta itu adalah bersifat dengan sifat al-qudrah. Maka dia adalah qadirun. Langit dan bumi ini jadi dengan kehendak, bukan kebetulan jadi. Dengan kehendak.
iaitu kehendak Allah, maka Tuhan bersifat dengan muridun. Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadikan langit dan bumi ini dengan ilmu, maka dia adalah al-alim, sebagai yang punya ilmu. Kaunuhu aliman, itu ma'nawiyah, di mana dia menjadikan langit dan bumi ini, di mana dia adalah hidup. Kita dah sebut pada sifat salbiah tadi, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, maka dia adalah hidup hakiki. Yang lain daripada Allah yang wujudnya walaupun hidup, kita adalah hidup majazi, diberi pinjam satu tempoh kita nak hidup ni, ya. Maka nak bagi jelas lagi, maka datanglah sifat-sifat yang berikutnya. Allah sebagai al-haya yuhyi, ya, yang menghidupkan, ya, dan juga wal mumitu, yang mematikan. Ya, kalau tak mati kita pun sama dengan Tuhan, tapi Allah lahirkan juga, ya, nak beri nyata bahawa Allah itu tidak mati, Allah ada kekal selama-lama, dijadikan ahli syurga itu kekal selama-lama, dijadikan ahli neraka itu juga kekal selama-lama. Jadi adanya kekal ahli syurga, kekalnya ahli neraka menjadi dalil bahawa Allah itu adalah kekal selama-lama, tidak ada akhirat. Nampak? Itu antara kenapa Allah kekalkan kita, ya, untuk menjadi dalil. Akan jadilah satu kenyataan yang jelas bagi penghuni neraka, rupanya inilah Tuhan kita yang sebenar, dia tak mati, kita dihidupkan setelah kita mati. Nampak tak? Ini kali kedua, maka tu hidup tak boleh hidup kali ketiga, 2 kali je. Nampak tak? Boleh faham, ya? Sambung. Jadi makanya kenyataan daripada sifat ma'nawiyah inilah yang paling penting. Apabila kita dapat mengimani demikian itu, barulah kita Allahu Akbar, kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi, ku hadapkan wajah itu kepada wajah Allah. Wajah Allah yang aku saksikan sekarang ini memberi dalil bahawa datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu yang bersifat dengan al-qudrat, al-ilmu, al-hayat, wal-iradah. Ada 4 sifat. Jadi seolah-olah kita nampak Allah, seolah-olah kita nampak Allah dengan melihat kepada bekasan sifat-sifat ini, iaitu langit bumi dan kita sendiri. Fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri punya dalil, ya, tentang kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, ya, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah yang kita boleh faham, insya-Allah. Baik. Tapi, ya, benar akan datang kita baca pula sifat yang bertakluk. Ini kita kena baca kemudian. Kalau baca lah ni tak boleh, ya, tuan-tuan, nanti tak boleh faham dulu. Jadi kena faham sifat kudrat dulu, sifat ma'ani, ma'nawiyah itu kita boleh faham jelas, barulah kita boleh kenal pula sifat-sifat yang bertakluk. Ya, sifat ma'ani ada 7, hanya 6 sifat saja ada takluk. Saya awal sikitlah supaya kita faham, ya. 7 sifat ma'ani, hanya satu tidak ada takluk, sifat hayat, sifat hidup tidak ada takluk. 6 sifat lagi ada takluk, ya, nah, masing-masing dengan takluknya yang tersendiri. Contoh, ya, sebagai sifat kudrat, ya, dia panggil sebagai takluk taksir, dia panggil taksir, yang memberi bekas, ya. Itu sebagai contoh. InsyaAllah kita akan tengok pula sifat-sifat tu pada kuliah kita akan datang. Sekarang kita linaftinahum fi, jaga mim dengan fa tu, nah, izhar, لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكره ربه يسلكه عذابا صعدا, untuk akan kami beri cobaan mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya, nescaya mereka akan dibawanya kepada azab yang berat.
dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah untuk Allah semata-mata. Maka janganlah kamu seru bersama Allah sesuatu jua pun. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah itu telah berdiri sembahyang menyeru akan dia, nyarislah mereka itu mendesak-desak mengerumuni. Ini Tuhan tuju kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, pada ayat yang ke-17 tadi, untuk akan kami beri cobaan mereka padanya, pangkal ayat yang 17 ya, pangkal ayat yang 17, yakni linaftinahum fihi wa ma yu'rid an zikri rabbih yasluhu azaban sa'ada. Pada ayat 17, tegasnya ialah bahawa berjalan lurus, berniat lurus di atas jalan yang ditentukan oleh Tuhan bukanlah perkara mudah. Sebab tu kita kena minta sehari paling minima 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Dan tiap-tiap kali nak mula sembahyang, imam tolong peringatkan kita, luruskan barisan. Tiap-tiap kali. Mana kata susah nak lurus, susah nak patuh, susah kita nak tambatkan kepada diri kita satu disiplin, iaitu hanya taat kepada Allah semata-mata. Ya, itu yang kata tadi. Ini disebutkan bahawa bukan perkara percobaan amat banyak, percobaan daripada halangan musuh, rayuan hawa nafsu, gamitan daripada syaitan dan iblis, dan barang benda dunia yang disangka air, padahal gejala panas bernama Fata Morgana. Sampai macam itulah banyak orang jadi keliru, ya, tak dapat membezakan antara ayak dengan Fata Morgana. Fata Morgana ni bahasa Indonesia yang Belanda yang diindonesiakan. Dia bahasa Belanda yang diindonesiakan. Kita orang Melayu panggil kunang-kunang. Orang putih kata miraj, ya, miraj. Ada jet kan, miraj tu adalah Fata Morgana. Bila kita pandu kereta, kita berjalan di jalan raya tengah-tengah panas, kalau jalan lurus kita akan nampak berayak buat jalan, seolah-olah macam ada ayak kan. Itu kita panggil Fata Morgana, kita jangka ayak. Sedemikian juga berlaku kepada Siti Hajar, ya, alaihissalam, di mana beliau ketika terlalu dahaga, dia pun naik di atas gunung, di atas bukit Safa, dia melihat di sana Marwah nampak macam berayak. Dia kata ada ayak. Orang dahaga ni akan cepatlah, ya, menyangka sesuatu ataupun menganggap sesuatu, maka dengan segera dia pun berlari turun. Sebab dia bukit tu masa turun, turun tu kena lari naik. Sebab tu kita bila sa'i kena lari, sampai tak tegah kena lari, sebab asalnya dia turun. Asal Siti Hajar lari pasti kena turun. Nak turun kena lari, mana boleh jalan pelan-pelan. Nak panjat naik pun kena lari, nak canggah naik tu ramal, ya. Itu kita sampai ke tengah, kita sunat berlari-lari. Nampak? Kita mengingat kepada nostalgia Siti Hajar berlari ketika itu kerana dia nak pergi ambil ayak. Dahaga tu sangat mendekan dia kepada menyegah. Tapi sebenarnya sampai 7 kali dia tak putus asa, ya, masih dia menganggap itu ayak, pastinya Fata Morgana. Ginilah kebanyakan kita, walaupun kita rangkas, kita jangka kita berjalan ke jalan yang lurus, tapi sebenarnya banyak orang yang tidak menuju kepada jalan lurus walaupun disangkanya lurus. Silakan muazzin dan segala hormat mengumandangkan azan, kemudian kita sambung balik insya-Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Baik. Dikatakan di sini padahal gejala ayat 17 lagi nah. Padahal gejala panas yang bernama Fata Morgana dari jauh kelihatan seperti air, setelah ditempuh hanya kekeringan jua yang bertemu.
Tetapi sekali Allah telah berjanji bahawa barang siapa yang dapat melepaskan diri dari cobaan dan ujian, dia akan ditunggu Tuhan dengan air yang menyegarkan tenaga. Maka Tuhan tidak akan mungkir kepada janjinya lagi. Ya. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-17 tadilah disebut tadi, ya. Maka kata Allah, kerana kurang yakin akan janji Tuhan, nescaya mereka akan dibawa kepada azab yang berat. Ya, azab yang berat. Itu ayat pangkal ujung ayat 17. Azab yang berat itu adalah di dunia dan akhirat. Ujian ni mengikut Imam Ghazali dan Minhajul Abidin, kita menghadapi 4 cabaran dalam kehidupan. Yang pertama sekali, yang nyata, syaitan. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, hawa nafsu kita sendiri. Ya, itu yang ketiga. Dan akhir sekali yang keempat, itu yang paling berat sekali. Yang paling berat, na'udzubillah, kita mohon kepada Allah perlindungan, ya, iaitu di mana kita dicabarkan dengan manusia sendiri. Manusia khusus, bukan kata dunia saja, daripada manusia ini sendiri. Sama-sama kita sudah ada ujian sama-sama kita. Itu artinya bahawa Allah Subhanahu wa taala melihara kita, kita mohon perlindungan, kita kena kenal watak 4 perkara, ya. Watak yang pertama sekali, watak syaitan, mengenal syaitan. Perjalanan syaitan, syaitan itu maknanya berpunca daripada Iblis alaihi la'natullah. Ya, syaitan ni minal jinnati wan nas, manusia dan jin. Dia manusia ni sendiri lebih berat, ya, daripada jin. Ya, jin walaupun dia satu antara yang dikatakan khannas, tapi manusia lebih bahaya. Ya, kita kalau ada jin kita tak lari, ya. Ni kita dah sama-sama ni banyak dengan jin ni, ya. Dalam kuliah kita jin kita je baiklah. Jin Muslim datang mengaji, dia sama kita kan, datang mengaji, ramai dengan kita hari ni, ya. Yang kita tadi ni jin yang dipengaruhi oleh unsur-unsur iblis yang jadi jin kafir, itu yang banyak mengganggu kita dalam urusan kehidupan. Dia tak marilah dalam masjid ni, ya, ganggu kita, ya. Maka itu dalam keadaan mana kita harus pelihara dan mengenali mereka. Yang kedua, daripada dunia, urusan-urusan duniawi yang mengganggu kita, tarikan dunia, kemanisan dunia, kehijauan dunia, itulah yang melalaikan manusia dengan penyakit lalai. Dia bawa satu penyakit yang paling berat dalam diri manusia yang kita kena kenal. Penyakit yang paling berat ni tuan-tuan, penyakit ghafil, lalai. Ya, lalai lah boleh jadi kafir, jadi kufur. Lalai juga boleh jadi musyrik. Lalai juga boleh jadi munafik. Nampak? Punca dengan lalai. Sebab tu kita minta perlindungan. Kita jangan disebut raplah lah. Saya saja jangan sebut lah. Orang Melayu ni suka sebut raplah. Allah ampun ya raplah hari ini. Ya, kebetulan Allah izin buka pintu doa, mustajab doa, doa raplah tu habis mati. Nah, jangan sebut. Kalimah itu tidak baik. Lalai ini satu penyakit yang lebih bahaya daripada segala penyakit yang lain. Ya, lalai lah menyebabkan punca jadi penyakit-penyakit yang lain. Datangnya penyakit hasad, datangnya penyakit takabur, datangnya penyakit penyakit yang kita sebut sebagai sebagai kibri, sombong, sampai kepada riak, sampai kepada ujub, ya. Ini semua datang punca daripada sifat lalai ghafil. Minta berlindung daripada Allah, jangan jadi orang lalai, ya. Kelalaian inilah kita sendiri pun, ya, di negara kita sendiri, ya, lalai banyak aspek lah. Bukan kata lalai orang tahu agama saja, ya. Lalai membawa kehidupan kita sendiri apa akan jadi pada negara kita. Lalainya orang Melayu, lalai agama lah, tak jaga kekuatan jamaah, tak jaga kekuatan budaya, tak jaga kekuatan ilmu, habis kita jatuh, ya. Kita akan ditekan oleh bangsa lain
na'udzubillah, akan membawa kepada kehancuran, kejatuhan. Lalai juga, nampak tak? Leka lama, lama sangat duk leka lupa. Dia kata orang Melayu ni cepat lupa, bukan cepat lupa, cepat lalai. Itu punca dia menyebabkan kita banyak perkara yang kita dah hanyut, kita dah terlepas. Awal-awal Nabi dia kata dah, hikmah telah tercicir, hanyut dan jatuh kepada orang kafirin. Kamu kena kejar, ambil balik. Nabi suruh kita pergi ambil balik, pergi cari balik hikmah yang telah jatuh tercicir di tangan orang-orang kafir. Nampak? Kita kena pergi cari, ambil balik. Itu dia antaranya. Jadi pentingnya penyakit lalai inilah yang kita nak jaga, tuan-tuan. Minta doa kepada Allah. Allahumma ja'alni minal falihin. Falah, berjaya. Orang nak berjaya kena jaga sembahyang. Orang nak berjaya, tuan-tuan, golongan falihin ni dia kena jaga sembahyang. Ilmu sembahyang juga kena kuasai habis-habis, kena kuasai sungguh ilmu sembahyang tu, secara kita kena master ma'rifah dalam bab sembahyang ni, paling penting sekali. Tak payah kita sebut lagi lah itu, daripada seginya lahiriah, daripada segi frame langkarnya tadi luar, daripada segi batinnya, daripada segi rohnya, daripada segi hakikatnya, daripada segi falsafah dan rahsianya. Ini sembahyang. Jangan kita pandang kita dah buat tu, kita sudah puas hati. Lagi jauh kita kena ambil perhati, dan kita kena ambil berat dan kena meneliti. Itu paling penting supaya kita dapat kejayaan. Allahumma ja'alni minal falihin. Jadikan aku orang-orang yang berjaya. Doa pada itu Allah akan bimbing kita kepada ibadat salat. Wa ja'alni minal fatihin. Jadikan orang-orang yang terbuka dadanya, pasrah jiwanya, nampak bersih akal nuraninya. Itu fatah kita panggil, golongan fatah, fatihin. Wa ma ja'alna minal ghafilin. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang lalai. Nanti baru masuk, wa ja'alni minas sabirin wa ja'alni minas syakirin. Jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang bersyukur. Nampak? Baru datang. Wa ja'alni minal aghyar marzuqin, orang-orang yang beri rezeki. Rezeki apa? Minal ladzina amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Itu dia. Itu dalam kumpulan 4 ni saja yang diterima oleh Allah. Itu yang kita minta. Para sadiqin, para nabi, para salihin, para sadiqin, para syuhada. Ini yang kita minta 4. Lain daripada 4 kumpulan ini, tempatnya dalam neraka. Itu saja. 4 ni saja yang boleh jumpa Tuhan. Pertama, golongan nabi. Itu dia. Kita yang ikut Nabi, yang ikut sama dengan Nabi, yang yang hidup dalam keadaan sunnah Nabi, juga dikatakan Nabi lah. Macam kitab Sunan At-Tirmizi, Bahrul Mazi, simpan kitab tu dalam rumah, seolah-olah kamu berada dengan seorang Nabi dalam rumah. Syekh Idris Al-Marbawi sebut dalam Bahrul Mazi, barang siapa simpan kitab Sunan At-Tirmizi, nampak tak? Lepas tu dia terjemah, dia bagi syarahan khas dalam bahasa Melayu. Syekh yang kata tadi ini, Idris Al-Marbawi, kerana kitab hadis itulah di antara kitab hadis yang begitu tersusun indah dengan segala bab yang terperinci, maka dia pilih hadis itu. Walaupun Bukhari Muslim sahih kuat, tapi kitab Bukhari Muslim dan bina sunan-sunan yang lain tidak begitu seindahnya tersusun dia punya kaedah hukum bab seperti dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Sebab tu dia pilih Sunan At-Tirmizi, dia terjemah dalam bahasa Melayu, dia bagi syarah yang dipanggil kitab Bahrul Mazi. Maka tu dia buat satu kesimpulan, ini ulama kata, bukan dia kata, apabila kita simpan kitab Sunan At-Tirmizi dalam rumah ni, seolah-olah kita berada dengan seorang Nabi dalam rumah. Nampak? Faham sebab dia pimpin kita dengan sunnah, dengan hadis-hadis yang begitu jelas, lebih kurang ada 10,000 hadis dalam tu, memimpin kita. Jadi patut tuan-tuan ada kitab di rumah lah, kitab Bahrul Mazi ni taruh di rumah, beli taruh, bukan kata taruh kena baca lah, taruh dia tak reti,
Tapi baca tamah tu faham lah. Kita kena baca, kuasai ilmu-ilmu yang datang daripada hadis Nabi. Sudah ada syarahan pula, diberi syarah oleh Al-Allamah Al-Marhum Al-Syekh Idris Al-Marbawi. Itu paling jelas. Kita nak kata ikut Nabi, hadis tak ada rumah, nak ikut Nabi macam mana? Oh, kita kena ikut Nabi, aku nak ikut Nabi, aku nak sunnah Nabi. Hadis Nabi tak ada dalam rumah, pembohong. Betul tak? Betul kan? Habis nak kata kita umat Nabi macam mana? Hadis Nabi tak ada dalam rumah. Betul tak? Yang lagi teruk, Quran tak ada dalam rumah. Ada yang Quran tak ada dalam rumah. Nampak tak? Ustaz main baca doa selamat dalam rumah saya. Rumah besar ramai lah, banglo kan. Orang kaya, jutawan, ada pangkat. Ustaz main baca, dia buat, dia bagi makanan spesial, makanan lah. Orang kaya. Dia tanya kat saya, minta satu ketua, Ustaz belum bagi kat saya satu ayat, dia kata, nak bagi hilang gemuruh. Dia banyak depan dengan publik ni, ya, nak berhadapan dengan kita, nak bagi hilang gemuruh. Ada ayat, saya kata ayat ni kena tengok dalam Quran lah. Dia ambil Quran lah, saya kata surah tu yang dia keluar dekat 10 minit dia masuk keluar tak ada Quran. 10 minit dia masuk pergi cari, nampak tak? Dia keluar tak ada Quran. Dia kata tak tahu di mana dia pergi Quran. Dia kata di mana dia faham. Pasti anak-anak dia semua ada duduk lagi, duduk luar. Nampak? Berbohong. Nak bohong juga. Makna kata sampai tak ada Quran dalam rumah ni apa cerita? Itu sahibul doa. Kita nak minta doa kat dia. Nampak? Macam mana Tuhan nak terima? Ini sama juga kita dakwah, kita umat Nabi. Ya, kita sayang kepada Nabi, kita nak ikut Nabi dan Tuhan, kita kena buktikan. Pertama sekali, kita kena ada kitab hadis dalam rumah. Ya, kena simpan kitab hadis dalam rumah supaya kita boleh rujuk. Kedua, ikutlah kuliah-kuliah fardhu ain yang ada di masjid-masjid, khususan kuliah-kuliah yang membicarakan tentang hadis-hadis Rasulullah, sunnah baginda besar Nabi SAW. Itu di antara sebagai contoh kita Nabi faham. Boleh kan? Baik. Itu yang kata tadi musannif di sini, iaitu seorang yang sengaja menyimpang di jalan yang benar kena dorongan hawa nafsu hanya sebentar saja merasakan senang, iaitu sebelum kehendak nafsunya lepas. Ya, seorang tanya tentang orang minum arak, ya, minum arak ni nak bagi hilang dia punya apa? Dia punya sarbut-sarbut, ya, segala duka cita dia, segala kesedihan dia nak hilangkan, minum arak. Pergi jumpa kawan, ni aku cukup macam-macam masalah duduk dekat aku hari ni, nampak macam mana nak selesai. Kawan pula yang dia berujung tu, kawan lebih teruk daripada dia kata lagu ni kan. Mari kita kenal segala, nampak sebetulnya kan, nampak nak hilang habis, sudah fikir banyak habis cerita, nampak. Yang kawan yang tahajak dia tadi ni syaitan, itulah syaitan, minal jinnati wan nas, nampak bukan susah nak faham. Maka dia pun minum, habis lupa. Saat ni dia hilang balik. Sebab tu bila ditanya orang apa nama, orang jahiliah tanya dekat Nabi tentang arak, tanya kepada Muhammad tentang arak, tanya wa isa'aluna 'anil khamri wal maisir, tanya tentang arak dan juga judi. Katakan, qul fihima ismun kabir. Kata Nabi, jawab, dalam kedua-duanya ada dosa besar. Fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, tapi dia beri manfaat kepada manusia. Manfaat ke mana? Tadi arak bagi manfaat saatnya, bagi hilang dia punya sabut-sabut ni kepala. Dah habis hilang mabuk tu, dia mai balik. Ya Pak, wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbarun nafi'a, sedangkan dosa besar daripada manfaat. Masa tu arak belum haram lagi. Ayat ni turun, arak tak jadi haram lagi. Cuma nak bagi tahu kata arak judi ni dosa besar, tapi Allah tak suruh tinggal lagi. Sebab itu sudah jadi satu budaya yang besar di kalangan Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni kuat minum arak dan kuat berjudi. Dia pandai lebih dulu lah, ya. Maka tu nak tegah langsung bukan senang, ya. Dia kena tunggu pangkat, dia kena melalui beberapa nasihat dan melalui beberapa cara yang kita boleh lakukan. Dia makanya mereka sudah mula keadaan itu tergugat sikit lah. Orang minum arak tergugat sikit. Itu dia.
Jadi makanya mula-mula tuan arak tu, perintah arak jangan hampir pada sembahyang bila kamu mabuk. Itu yang mula-mula. Jadi makna sembahyang jangan minum arak, tu kata. Nak sembahyang jangan mabuk, tu kata pula. Jadi minum juga arak. Yang kedua, baru dia bertanya pula, apa dia punya arak judi ni? Maka Allah Ta'ala sebut, kedua dosa besar, dia kemanfaatan dia manfaat dia, ada manfaat manusia, tapi dosa lebih besar daripada manfaat. Yang ketiga, barulah jadi haram toreh. Fashtanibu, hendaklah kamu tinggal, jauhi. Ini perintah kerana arak tadi menyebabkan dia sudah mula bergaduh. Nampak tak? Sehingga pecah kepala. Bergaduh sama-sama Islam, sama-sama golongan Muhajirin dan Ansar ketika habis perangan Badar. Lepas perangan Badar tu dipapakak lakukan satu keraian lah. Kita dah menang peperangan. Jadi masuklah awak tu dalam depa punya masa keraian tadi, majlis keraian depa tadi kerana kemenangan. Dalam dia minum tu babuk-babuk, yang Ansar pula kata dengan kerana kami dah boleh ada menang. Muhajirin pula kata kami punya kerana sebab boleh jadi menang. Masing-masing hidup betul-betul baik, penghabis terus bergaduh dan babuk yang antaranya Sa'id bin Abi Waqqas pecah kepala dia. Nampak? Orang pergi mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, di papakak bergaduh sudah jadi masalah cedera. Dah Nabi mula menangis ketika itu. Rasulullah berdoa kepada Allah, turun ayat perintah kata fastani, hendaklah kamu jauhi langsung. Apakah buang arak masa tu? Tapi itulah datang dengan perintah dan dia tinggal arak. Apakah buang ayat habis arak, berguri-guri berpasu-pasu ayat, buang kat jalan raya habis buang. Misalnya itu macam satu pesta pula, buang pesta merosakkan, tak ada simpan langsung, bekas botol yang mereka tak tahu dalam rumah. Sampai macam tu punya kesan dia tegas bila Rasulullah perintah turun daripada taat subuh. Itu kita panggil golongan sidikin. Golongan sidikin itu. Nampak tak? Itu panggil golongan sidikin, ya. Datang perintah tinggal. Jangan serokok kan. Bila kata haram dia tinggal. Itu sidikin itu. Nampak tak? Suruh tinggal tak tinggal juga. Ini bukan sidikin. Itu bukan golongan sidikin. Orang sidikin bila bukan sidikin macam mana nak masuk surga? Nampak tak? Sebab syurga 4 orang ya. Minan nabiyyin wa sidikin wa syuhada wa salihin. Nampak tak? Sekurang-kurangnya dia sudah hilang nama salih. Apa yang arti salih ni? Menyalahi perintah Allah, menyalahi ketaatan kepada Allah, menyalahi peribadatan kepada Allah. Nampak tak? Itu kita panggil golongan talihin, bukan salihin. Talihin baca dengan ta. Itu bahaya. Kalau sudah tidak salih, macam mana nak jadi Nabi? Macam mana jadi sidikin? Sidikin ni orang terima perintah, dengar perintah kata haram. Wa idza tul'a 'alaihim ayatuhu zadahum imanan. Al-Quran kata bila dibaca ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah-tambah dia punya iman. Bukan jadi kufur. Ni duk habaq dia duk kufur orang tu lagi. Nampak? Tak mau tinggal lagi, nampak ya. Sebelum pergi Mekah minta mabrur. Ustaz tolong doa mabrur Ustaz. Panggil pula 41 kali Yasin. 41 kali Yasin. Jadi orang tak buat satu kali ya. Syekh Ahmad Ali Al-Buni dalam Syamsul Ma'arif kitab dia. Dia kata bila kita ada satu perkara besar, baca Yasin 41 kali. Kena 41 orang lah. Ataupun kita seorang 41 kali baca. Nak pergi Mekah 41 kali supaya jadi mabrur. Nampak? Itu dah balik jadi mabrur. Mabrur apa dia? Benda yang haram kita tinggal, barang maksiat kita jauhi. Nampak tak? Benda yang sia-sia larang kita akan hindari. Itu artinya mabrur. Mabrur tak mana? Benda-benda yang haram kita tinggal, benda-benda maksiat kita jauhi, benda-benda larang kita akan jauhi. Nampak? Itu artinya mabrur. Ni tak tinggal haram je lah. Dia balik, buat balik, sambung balik. Jangan kata sambung, di sana terus ada smoking corner. Di Mekah, smoking corner. Bangunan tabung haji ada dah. Bangunan lain tak ada. Bangunan tabung haji ada dah. Nampak? Pasal jemaah haji Malaysia. Na'udzubillah ya. Itu dia. Habis macam mana mabrur? Balik Malaysia sambung lagi. Sebelum pergi 1 kotak, balik Malaysia 3 kotak. Nampak ya. Macam mana nak mabrur? Boleh panggil mabrur ke tu? Tak boleh. Na'udzubillah. Penat ya.
Itulah kita nak faham tuan-tuan ya. Yang kata sidiki ni siapa? Dah nak dapat perintah, lalang tu juga tinggal on the spot. Nampak tak? Dia tak akan buat. Dia tahu kata benda tu haram, on the spot dia akan tinggal. Tidak ada tangguh menangguh. Sudah jadi daruri kat dia. Akal daruri itu dia panggil. Nampak tak? Itu kita akal daruri, akal yang sihat. Ya, faham ya. Ni nak kena fikir lagi, susah nak tinggal macam-macam cerita. Nampak tak? Bukan banyak sikit-sikit sebatang dua je Ustaz. Tak kira. Dia kata tak boleh lah. Nampak? Hari ni kita ada 3 nas. Nas ulama, nas hadis, nas ulama. Apa nas Al-Quran, nas hadis, nas ulama. 3 tu yang nak jadi ikutan kita. Nas Al-Quran ada sebut dah. Wala tulqu bi'aidikum tahlukah, jangan kamu campak diri kamu kebinasaan. Ayat ni dia masuk semua perkara. Apa-apa yang binasakan kamu tinggal. Ya, itu kita kena faham. Yang kedua nas hadis. Banyak hadis-hadis Nabi bila masuk ke dalam urusan khamr itu masuk dalam urusan yang boleh memabukkan. Apa je yang boleh memabukkan? Boleh. Nampak? Dan yang ketiga, urusan yang berkaitan dengan ijtihad ulama. Itu ulama-ulama mujtahid punya tugas. Bukan semua ulama boleh keluar hukum, tak boleh. Ya. Ulama-ulama hukum, ustaz macam saya ni tak boleh keluar hukum, tak boleh. Kita kena ikut patuh hukum, kita kena sampai kepada orang. Ulama-ulama mujtahid saja yang layak menjadi memutuskan hukum ataupun mengambil dalil pada Al-Quran dan hadis untuk membentuk hukum. Dia panggil ulama mujtahid. Nah, mujtahid ni pula ada 5 kumpulan. Mujtahid mutlak, tak ada lah. Kedua mujtahid fatwa. Dua-dua mujtahid ni tak ada hari ni, tak ada. Mujtahid mutlak, mujtahid fatwa. Lepas ni 2 kumpulan ni tak ada hari ni. Mujtahid mutlak 4 orang tu lah yang masih kuat sampai hari ni. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Mujtahid fatwa macam Al-Imam Nawawi, Ibn Rifa'ah, Haramain Al-Juwaini, ya, sebagai contoh kan. Yang ketiga mujtahid mazhab macam Imam Ghazali, ya, Imam Fakhrul Razi, antara contohnya ya. Dan semua nama Syekhul Islam dan sebagainya masuk dalam kumpulan mujtahid mazhab. Yang keempat mujtahid mutasab. Yang kelima mujtahid muqayyad. Itu 5 mujtahid. Lain daripada 5 kumpulan ni tak boleh keluar fatwa. Nampak? Hari ni tak ada nak cari. Susah. Ya. Ada pun tak ramai. Ya. Itu dia. Macam Dr. Yusuf Qaradawi dah berada tak ada. Dia sebagai contoh ya. Dia masuk dalam mujtahid. Mujtahid muqayyad dia panggil. Tu macam Dr. Wahbah Zuhaili pun dah mangkat dah. Ya, ulama besar. Masuk dalam mujtahid mazhab. Jadi contoh kan. Tu. Kita di Malaysia ni kita ada aman dah tu. Nampak ya. Masuk pula dengan Wahbi pula lagi harum. No, ini di antaranya tuan-tuan yang kita nak kena faham ya. Jadi makanya balik kepada apa yang kita baca tadi lah, yang kita terang, baik ya. Dan masuk kepada seterusnya, dia kata nafsu amarah, nafsu pendorong setelah badan terdorong timbul tekanan batin dan nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri. Jadi kita hari ini nak lawan nafsu. Nafsu kita yang paling berat nak kena lawan sebab dia menjurus kepada inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu amarah ni sentiasa menjurus kepada kejahatan. Dia tak pernah suruh buat baik. Tapi kita boleh guna sebab ada kat kita. Nampak tak? Macam mana kita nak buang? Kita kena jadikan dia tadi ni taat patuh kepada nafsu tu. Mendorong kepada kebaikan. Ni tuan-tuan mari hari ni dalam kuliah ni didorong oleh nafsu amarah. Bukan nafsu amarah saja. Nafsu amarah tuan-tuan ini sudah pun dikaitkan, digabungkan nafsu-nafsu yang lain. Kita kena kaitkan nafsu amarah tu dengan nafsu lawamah. Kalau amarah tu kita tak kait dengan nafsu amarah dan nafsu lawamah, kita tak akan main ngaji lagi. Kita ni besar pula kalau main ngaji. Aku silap main ngaji hari ni. Nampak tak tu dia? Orang pakai tudung, buka tudung. Tak pakai tudung. Itu nafsu amarah yang sudah hilang. Gabungan dengan nafsu lawamah. Lawamah ni lah yang menambahkan kita kepada kebaikan. Dia dibanyakkan nafsu amarah, jangan buat kerja ni, dia kena azab. Nampak tak? Itu nafsu lawamah punya kerja. Nampak? Mai hang patah balik kepada Allah. Nanti yang selesai kemudian tak ulang. Selesai dulu baik pendapatan. Dia nafsu lawamah, nafsu sesal. Kena ada penyesalan. Ya, jangan biar lawamah saja, dia kena masuk dengan mulhamah. Dia bagi ilham. Ya. Ya.
Itu artinya nafsu lawamah masuk ke nafsu lawamah masuk pada mulhamah. Kalau sudah kait nafsu amarah dikaitkan dengan nafsu lawamah, dikait dengan nafsu mulhamah, baru dia akan naik jadi mutmainnah, baru selamat kita. Tak ada apa. Nampak tak? Kita boleh pegang, dia jangan ambil lari. Tu mazhab Hanafi, dia punya qiyam sembahyang duduk di bawah. Nampak? Atas pusat. Kenapa di situ lawamah? Di situ mutmainnah. Mutmainnah di situ. Dia antara syahwat dengan hati, antara syahwat dengan hawa. Nampak tak? Cantik tak lah mazhab dia. Hanafi yang semua duduk di bawah. Kita atas ya. Imam Syafi'i dia pilih ni. Dia kata kena amarah, dia kata kena pegang dia supaya dia bawa ke lain. Nampak? Sebab dia puncak. Bila kita pegang dia, baru yang lain tu akan ikut turun. Itu faham Syafi'i. Hanbali pula faham di tengah. Nampak tak? Dia kata duduk di sini. Nampak tak? Kita kena senantiasa pegang dia, jangan bagi dia turun. Bila dia turun, maka dia akan bawa kita kepada syahwat, bawa kita kepada kejatuhan. Nampak? Itu dia. Ya, dan tarekah dia bertunjuk pula cara mana kita nak berzikir. Ya, berzikir. Nak kaitkan nafsu amarah dengan lawamah. Kita kena zikir la ilaha illallah. Gambar la ilaha illallah. Illallah tu mai belah kanan. Bawa kepada orang, bagi dia link dengan lawamah. Dah habis lawamah, dah kita bawa sekian-sekian banyak, kita link pula belah kiri. Bawa kepada mulhamah. La ilaha illallah. Bukan kata begitu saja. Itu dia. Bunyi pinggan mangkuk lagi darah. Ya. Siap belakang. Apa nak bawa keluar? Segala nasi, berkerani, segala apa semua nak keluar. Lagi darah. Tak apa bila goncang bila. Tak goncang pun tak boleh juga. Kita kena goncang. Tak gitulah. Wallahu a'lam lah. Dia cerita sikit begitu tuan-tuan, dalam tarekah dia ajar lah tu cara zikir tu supaya kita dapat dia punya kekuatan daripada nafsu. Dan bahawasanya masjid itu adalah untuk Allah semata-mata. Ayat yang kata masjid ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Jadi makanya inilah ketegasan tauhid dan inilah kesatuan tujuan. Inilah yang dirumuskan dalam ucapan yang masyhur, ya Tuhanku, engkaulah tujuanku dan redha engkaulah yang kuharapkan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini kita baca sebelum nak sembahyang tuan-tuan, kita baca dengan pelan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sebelum kita takbir. Sebelum takbir siapa-siapa sembahyang apa pun kita baca pelan-pelan lah. Tak payah bagi dengar, kita seorang ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahu akbar. Cantik itu dia. Maknanya, ya Tuhanku, engkaulah tujuanku dan redha engkaulah yang kuharapkan. Dia kena lutuk ya. Maka orang yang mula-mula sekali menegakkan jalan itu dan menempuh jalan lurus dengan diri sendiri akan jadi tauladan kepada umatnya ialah Nabi kita Muhammad SAW. Tugasnya begitu berat. Dia diutus bukan kepada manusia saja, malahan kepada jin juga. Tetapi dia pula orang yang paling banyak menderita kerana menegakkan jalan itu. Ya, lanjutan ayat menjelaskan dan bahawasanya tatkala hamba Allah itu berdiri. Pada ayat yang kita sebut tadi lah, di mana ketika hamba Allah ini berdiri, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah itu telah berdiri sembahyang, menyeru akan dia nyaris mereka itu mendesak-desak mengerumuninya. Nabi sembahyang, Abu Jahal duk cari bangkai dia, ambil bangkai tali-tali perut unta. Masa Nabi duk sujud, dia pergi bawah. Nabi duduk sujud, dia pergi bawah punggung antara dua paha bintang. Nabi pakai seluar, Nabi juga pakai kain pelikat. Jadi boleh buka kaki kita nampak terang punggung. Supaya kononnya bila Muhammad duduk, Nabi kita duduk atas bangkai. Nampak tak? Datang Jibril, pegang Nabi, jangan tak bagi angkat kepala. Nampak? Jangan angkat lagi. Ya Muhammad, jangan angkat kepala, kerana di bawah antara dua punggung, dua lipatan paha kamu ada najis. Nampak? Itu dia. Nabi pun sujud lama ketika itu.
Sujud lama, nampak? Secara tak langsung adalah sunnah kita sujud lama. Nampak ya? Kita sekarang ni bukan bangkai. Nah, ada juga yang meboh bawah paha kita, tahu tak? Kita tak nampak. Nah, sebab dia iblis Allah syaitan. Ya, digeri dua kita. Tidak nampak. Supaya kita jadi lemah, kita akan angkat kepala, jangan sujud lama. Itu dah nampak dah. Faham ya? Itu kena mandi juga ya. Iblis tu secara langsung cara iblis menipu kita ni dan tuan, ada lebih kurang 300 cara. Ada 300 cara, atau ada kitab nanti satu hari kita boleh baca kitab dan khas penipuan syaitan saja. Ada 300 cara dia akan menipu kita dalam kehidupan kita ya. Antaranya sembahyang tu. Dalam sembahyang apa dia akan buat kita ya. Bila kita azan dia lari sampai terkentut-kentut, Nabi kata. Habis azan dia main balik. Kita qamat dia lari. Habis qamat dia main balik. Dia main balik itu dia akan masuk celah-celah saf, sebab tu saf kena rapat. Yang merenggang. Nampak tak? Bila dia tak masuk saf kita, selamatlah. Dia tak boleh kacau kita. Dia nak masuk dalam saf kita, baru dia boleh kacau kita. Nampak? Kerana sembahyang mesti dalam saf. Sebab tu Nabi suruh betulkan saf, rapatkan saf. Nampak? Seboleh-bolehnya. Kalau kamu renggang, Allah akan pecahkan hati-hati kamu. Apa Tuhan pecah hati-hati kamu? Akan hilang sifat kasih sayang sama-sama bila tidak ada kasih sayang. Nampak? Jadi rapat tu untuk mengekalkan sifat kasih sayang di antara kita. Bila kita sayang kuat. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran sifat sahabat-sahabat Nabi, asyiddatu 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras mereka kekufuran dan sama-sama mereka sayang menyayangi. Tengok, Tuhan sebut dalam Quran. Itulah kekuatan yang kita kena cari ya. Boleh kan? Makanya dia jadi ini sebut dalam hanya tak langsung lah. Jadi makanya cara syaitan tipu kita begitulah. Baik. Ya, jadi maka bunyi ayat ini pun masih ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Kita bersujud, kita bertekun, kita mendirikan rumah-rumah ibadat, terutama yang bagi kita pemeluk agama Islam jemaah masjid, yang berarti tempat bersujud, yang kita sujud di sana sampai kita merendahkan diri, mencecahkan kening kita ke lantai atau ke atas tanah sekalipun. Tidak lain, hanya Allah. Allah tidak boleh kita persekutukan dengan yang lain. Yang kita sembah, kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tauhidul ibadah. Tauhid ibadah ya. Maka yang kita tuju hanya Allah saja, tidak ada tujuan lain. Garis paralel, dua sesaing selamanya tidak akan bertemu ujungnya. Apalagi kalau tiga garis paralel. Kalau berpecah ni, sebagaimana kepercayaan orang Kristian atau berbilang tempat sujud sebagai berbagai agama yang lain, maka janganlah kamu seru bersama Allah satu jua pun. Inilah ketegasan tauhid dan inilah kesatuan tujuan. Inilah yang dirumuskan dalam ucapan yang kita masyhur tadi, ya Tuhan, Engkaulah tujuanku dan redha Engkaulah kuharapkan. Maka orang yang mula-mula sekali menegakkan ya jalan itu, menempuh jalan yang lurus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Tugasnya berat dan kata dalam ayat, dan bahwasanya kala hamba Allah itu telah berdiri lama, berdiri menyeru ke atas dia sebagaimana digariskan Tuhan, iaitu hanya Allah diserukan, hanya kepada Allah dia sujud dan dia tidak sujud kepada yang lain selainnya. Nyaris mereka itu mendesak-desak mengerumuninya. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair yang diterima dia daripada gurunya Abdullah bin Abbas, ayat ini pun masih mengisahkan kesan yang didapat oleh jin yang melihat Nabi melakukan sembahyang subuh. Begitu besar dan berat percobaan yang timpa oleh kaumnya, kaum Quraisy terhadap dirinya kerana menyampaikan dakwahnya. Namun sembahyang beliau dan sujud beliau kepada Tuhan bertambah khusyuk, dan sahabat-sahabat beliau pun menjadi makmum dengan setia berkerumun mendekati beliau. Ini saksikan oleh jin-jin, disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Rasulullah masa sembahyang di Tihamah, satu daerah panggil Tihamah, di tepi laut. Maka Rasulullah sembahyang dengan jemaah. Rasulullah baca suratul Rahman, surah Rahman ya. Maka 7 ketua-ketua jin hadir masa itu, dipendengar Nabi baca ketika itu ya. Dan kita tengok bagaimana khusyuknya Rasulullah berdiri, bagaimana sahabat-sahabat Nabi berada di belakang Rasulullah yang begitu rapat ya, begitu khusyuk, sama-sama sembah sujud dan kepada Allah dalam keadaan yang tidak dapat kita bayangkan. Kesatuan ibadah itu cukup cantik ya. Namanya mereka tidak melakukan sesuatu yang menyalahi. Itu paling kuat yang kita lihat yang berlaku kepada baginda besar Nabi SAW dan para sahabat. Ya, baik.
Jadi makanya kata musannif dengan ayat ini memberi erti bahwasanya kita sendirilah ya kena faham bahwasanya golongan jin dapat melihat. Allah Ta'ala bagi jin melihat, maka itulah semula saat itu adanya jin Islam. Itu kata jin Islam. Tapi jin Islam ni pun masih lagi termasuk di antara golongan yang mengganggu kita ya. Sebaik-baik manusia, dia kata tadi ini sejahat-jahat jin. Itu dia nampak. Itu dia. Bayang tengok betapa jahat dia bang. Lebih jahat lagi teruk ya. Sebaik-baik manusia, bayangannya satu jin. Yang jahat nampak. Itu dia ya. Jadi makna kata jin tu kira baik dah tu. Dah habis baik punya dah. Tapi dia punya jahat tu sama dengan satu manusia. Nampak? Dia punya keadaan tadi. Maka itulah kita nak ambil faham. Dan insya-Allah kita akan sambung pula lah pada ayat 20 akan datang ya. Aku qawli hadza sallallahu alaihi wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.